Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat tu? Baik. Jadi kita berhenti di mana tuan-tuan? Ke surat? Itu cikgu tak ada kot. Ada tak? Bulan 2. Bulan 2 kita berhenti di mana tuan-tuan? Yang ada kitab seorang ya. Ada seorang Najib ada. Boleh tengok Najib? Besar apa? Tak tahu. Ya, yang hafal yang ramai ni macam mana? Memberi full baik. Jadi yang saya tanda tu, kita masih lagi di bawah nawaqidul iman, perkara-perkara yang membatalkan iman, dan kita berada pada bahagian yang ketiga, iaitu dengan lisan. Apa sahaja yang kita sebut yang menyebabkan batalnya iman, batalnya Islam, terkeluar daripada Islam, batal segala amal ibadah kita. Jadi saya dah sebut kat tuan-tuan sebelum ni lah. Apabila orang menafikan kewajipan solat dengan lidah dia, wajib apa? Menghina Allah, menghina Rasul dengan lidah dia, ataupun dia mengkafirkan orang Islam, orang tu Islam dia kata kafir. Baik. Kemudian ataupun apa-apa saja dengan lisan dia yang merendah-rendahkan Nabi dan nama-nama Allah. Jadi kita berhenti di mana? Sikit lagi tu, muka surat 14 tu. Atau ia berkata qawwad, di situ atas tu. Atau ia maki Nabi atau malaikat. Maki Nabi, maki malaikat dengan lidah dia. Ataupun ada yang maki Allah. Maki Allah juga tuan-tuan membatalkan akidah, kufur. Maki malaikat, maki Nabi juga kufur. Sebab Nabi dan malaikat ni ijma' ulama', seluruh Nabi dan malaikat adalah makhluk-makhluk yang baik dan dekat dengan Allah Azza wa Jal. Malah Allah Ta'ala iktiraf malaikat ni. Sebut Allah, kata Allah apa? La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni tidak ada yang ingkar pada Allah. Mereka ni kerja mereka yusabbihu bihamdih, berzikir, bertasbih pada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tiba-tiba ada orang maki makhluk yang Allah Ta'ala sebut makhluk yang baik, yang taat. Ini kufur tuan-tuan. Ataupun maki Nabi, mana-mana Nabi tuan-tuan. Baik. Jadi kita sambung di atau ia berkata ia qawwad. Qawwad ni apa tuan-tuan? Saya duk terfikir apa qawwad ni. Ni kalau tak rujuk tuan-tuan, tak cek balik, susah kita nak sebut. Dihurai di sini, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata mengarang. Ia berkata atau ia berkata qawwad, yakni orang yang memegang orang yang berbuat zina jika ia sembahyang. Orang yang memegang orang yang berbuat zina. Macam mana tu? Nak terjemah tuan-tuan. Orang yang memegang orang yang berbuat zina. Pening juga saya fikir tu. Sebab tu bila mana-mana ustaz yang nak mengajar kitab,
Biasanya sebelum dia mengajak, dia kena check dulu. Betul tak? Takut silap. Takut silap. Itu yang kadang-kadang ada saya jumpa ramai ustaz, ilmu banyak, alim, tapi tak mau mengajak. Sebab apa? Sebab nak study tu. Dia nak study tuan-tuan, bukan senang study tu. Ramai saya jumpa ilmu banyak, tapi nak mengajak tu nanti dululah. Bila kita sembang ilmu banyak. Baik, jadi tuan-tuan, qawwat ni tuan-tuan, ditulis ni orang yang memegang orang yang berbuat zina jika ia semayang. Qawwat ni sebenarnya adalah orang panggil bapa ayam tuan-tuan. Broker untuk berzina. Tapi bahasa dulu kata orang yang memegang orang yang buat zina. Maksudnya dia yang kontrol siapa nak buat zina, melalui dia. Itu makna dia. Bila tengok dalam kamus, oh itu makna dia. Bapa ayam ataupun mak ayam, yang mana dia, bawah dia ada banyak pelacur. Siapa nak pelacur melalui dia, dan dia mendapat untung. Jadi dia sebut di sini, ini dia sebut aku ni adalah bapa ayam kalau aku semayang. Kalau aku semayang, aku bapa ayam. Kalau aku tak semayang, aku baik. Tapi kalau aku semayang ni, aku ni level bapa ayam level, taraf bapa ayam. Hina macam bapa ayam. Sebenarnya dihina apa? Dihina solat tu. Tuan-tuan faham bahasa dia? Kalau aku solat, aku ni standard macam bapa ayam. Bapa ayam tu teruk pasal dia menjadi perantara untuk orang berzina. Betul tak? Sebab tu bapa ayam tu buruk. Sekarang ni seolah-olah dia kata orang yang solat itu, kerana solat dia buruk, seperti mana buruknya bapa ayam tu. Faham ke tu? Itu bahasa dia. Makna dia orang yang apa? Hina solat. Kalau aku solat, aku ni standard bapa ayam Sedangkan bapa ayam tu satu benda yang buruk. Tak ada dalam dunia ni tuan-tuan, bapa ayam ni dipandang mulia, sama ada orang Islam atau bukan Islam. Hatta orang bukan Islam pun, kalau dia tokek pelacur bapa ayam, dia takkan mengaku punya. Hina di mata masyarakat, hina di mata manusia. Sebab Allah Ta'ala ni tuan-tuan, bila Allah Ta'ala haramkan sesuatu, Allah Ta'ala letakkan fitrah dalam hati manusia. Berzina tuan-tuan, Allah haramkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, sebab zina ini keji, lagi buruk jalannya. Dan Allah Ta'ala letak dalam hati manusia benci benda tu. Tak ada orang tuan-tuan, Islam ke bukan Islam ke, isteri dia berzina, dia okey tuan-tuan. Tak ada orang tembak tuan-tuan. Betul tak? Tak ada orang tuan-tuan, kalau mak dia berzina, dia suka. Tak ada. Tak ada orang kalau dia berzina, dia suka tuan-tuan. Tak ada orang yang kerja bapa ayam, dia suka. Tak ada orang yang mencuri tuan-tuan, orang suka kat dunia ni. Tak ada. Tak ada orang yang minum arak dalam dunia suka tuan-tuan. Allah campakkan dalam hati manusia benci pada perkara yang diharamkan. Nah, rasuah haram. Dalam dunia ni semua orang benci rasuah tuan-tuan. Sehingga kan bapa ayam tuan-tuan, walaupun dia bapa ayam, dia kaya, pendapatan dia tuan-tuan sebulan mungkin ratus ribu, tapi dia malu nak ngaku dia bapa ayam. Dia akan kata benda macam-macam lah tuan-tuan. Baik. Atau ni dia kata lagi, ingat dia kalau disebut macam tu, kafir. Atau apa yang mengena kebajikan orang yang semayang. Apalah kebaikan orang yang semayang ni? Buat apalah semayang ni? Kan yang faedah. Nampak disebut benda ni, penghinaan pada solat tuan-tuan. Dihina solat tu, merendahkan solat. Jadi perkataan itu menyebabkan kufur. Itu yang kita kata banyak orang kadang-kadang, yang Nabi sebut akhir zaman, orang yang apa? Pagi Islam, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Akhir zaman ada orang pagi beriman, petang kafir dah. Ada orang yang wa yumsi mu'minan, petang tadi Islam, wa yusbih kafiran, pagi kafir lah. Bertukar-tukar tuan-tuan. Sat Islam, sat kafir, sat Islam, sat kafir. Apa rugi? Rugi. Bila jadi kafir, amalan dulu batal semua. Fahabita ta'maluhu fid dunya wal akhirah. Batal semua. Walaupun kita dah beramal 70 tahun penuh dengan ibadah, sebut perkataan kufur, batal semua hak dulu. Mengucap balik, kosong balik. Amal kebaikan ni hilang, dosa tak hilang. Dosa ada tuan-tuan. Kemudian, atau semayang ini tiada patut bagiku
dengan kasat mempersenda-sendakan atau menghalalkan, meninggalkan dia atau sempena dengan jahat dia. Ataupun dia kata, buat apa semayang? Semayang ni tak ada kena dengan aku pun, tak ada kaitan dengan aku semayang ni. Sebut lagu tu kafir, mempersendakan solat. Yang ni kira pandangan ni tentang pandangan yang masih lagi sederhana lah tuan-tuan, pandangan jumhur. Kalau ikut sebahagian ulama, sebahagian mazhab Maliki dan Hambali, orang yang tak semayang ni kafir. Ada tuan-tuan pandangan saya sebut dah tuan-tuan, sekadar sebutan. Tapi jumhur ulama muhaqqiqun kata tak, orang yang tak semayang kekal Islam. Dia ada dua pandangan tuan-tuan, orang yang semayang tinggal semayang ni ada dua pandangan. Pertama pandangan jumhur lah, daripada Syafi'inya, Malikinya, Hanafinya tuan-tuan, dan sebahagian Hambali, orang tinggal semayang tapi dia tidak mempersendakan semayang, dia tidak menolak kewajipan semayang, dia beriman semayang itu wajib, dia masih lagi Islam, tetapi berdosa dengan dosa yang paling besar. Paling besar. Nah, paling besar. Tapi banyak orang tuan-tuan tak semayang macam tak ada apa. Betul? Dia tak semayang, relax je apa? Relax je minum apa? Makan roti canai dengan kita kan. Padahal subuh tak semayang pun. Ramai tuan-tuan, ramai macam tak ada apa. Ada orang dia tak semayang tuan-tuan. Ada orang. Katakanlah 10 tahun lepas dia kena tangkap basah. Contohnya lah, berzina kena tangkap basah. Kadang-kadang dah 10 tahun orang sebut lagi, dia ni dulu kena tangkap basah dia ni. Betul tak? Saya tak kata berzina tu dosa kecil. Berzina tu dosa besar, sebesar-besarnya. Tapi tak semayang lagi teruk. Betul tak? Tapi dosa yang dipandang remeh. Ada orang tuan-tuan kalau kena, katakanlah kena tangkap mengendak anak dara orang, contohnya lah. Benda ni buruk lah tuan-tuan, memang dosa besar, memang patut kena luku kepala pun. Tapi tuan-tuan kadang-kadang dah bertahun, ataupun dia pergi makan orang pandang lain tu. Betul, orang pandang lain, apa punya orang. Tapi banyak orang tuan-tuan yang dia tak semayang, tapi kita anggap macam tak ada apa, biasa tak semayang. Betul kan? Biasa tak semayang. Sebab tu tuan-tuan, antara nikmat yang terbesar bagi umat Islam tuan-tuan, mana-mana negara lah, dia mendapat pemimpin yang bertakwa dan adil. Betul? Sebab pimpin yang bertakwa dan adil memberi rahmat pada seluruh umat yang duduk di sebuah negara. Tapi kalau sebuah negara tu kebanyakannya rakyat dia tak semayang, dia akan dapat pemimpin macam tu. Dia macam tu. Kalau ada pemimpin yang baik pun adalah berapa belah orang, adalah berapa tuan-tuan, ada mungkin 20, ikut nisbah tuan-tuan. Kalau ada yang baik pun sikit tuan-tuan. Itu adilnya Allah tuan-tuan. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Seperti itulah kami jadikan orang yang zalim menjadi pemimpin pada orang yang zalim. Kalau ada satu tempat tu banyak yang zalim, jahat, pemimpin dia jahat. Sebagai apa? Sebagai balasan bagi kejahatan mereka. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok seluruh negara umat Islam, saya tak ada buat spesifik tuan-tuan, mana-mana negara, why kita susah dapat pemimpin yang adil bertakwa? Tengok umat Islam lagu mana. Kalau umat Islam, sebuah negara umat Islam tu bagus, semua ni sebut rakyat ni, umat Islam majoritinya tak rasuah, majoritinya semayang, majoriti dia amanah, majoriti dia bertakwa, tak abaikan tanggungjawab, dia akan dapat pemimpin lagu tu sebagai rahmat daripada Allah. Tapi kalau dia tak macam tu rakyat dia, itu yang lagu mana pun dia payahlah tuan-tuan. Sebab pemimpin yang adil dan amanah itu rahmat daripada Allah. Sebab tu penting tuan-tuan kita berdakwah. Itu penting dakwah. Dakwah bagi orang dekat dengan Islam, kenal Allah. Allah Ta'ala akan bagi pemimpin yang adil dan bertakwa tuan-tuan. Baik, kemudian jadi tuan-tuan, semayang pandangan yang pertama kata tak kafir, jumhur ulama lah. Sebab tu kita ramai, saya ingat orang tak semayang ni ramai. Betul tuan-tuan, ramai tak semayang. Malah ada yang semayang sikit, ada juga. Dia semayang, tapi dia semayang apa? Maghrib isyak. Sebab apa? Maghrib isyak ramai kawan. Maghrib isyak, lepas isyak ada kenduri dalam ni. Dia ada kenduri dalam ni. Tak, sungguh ni seluruh Malaysia kita cerita tuan-tuan, seluruh Malaysia. Malam-malam jumpa kawan, jadi mainlah sembang apa semua kan. Subuh, Zuhur, Asar tak semayang tuan-tuan. Ada tak semayang?
tuan-tuan. Satu, yang pertama orang tinggal semayang tapi dia kata wajib. Siapa yang tak semayang dia kata tak wajib, ini ijma' ulama' kafir. Dia tak semayang dia kata tak wajib semayang ni, ataupun dia hina, kafir. Tapi kalau dia beriman wajib, dia tak kafir, berdosa. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua tuan-tuan, ni saya sebut tuan-tuan nak bagi tahu beratnya tak semayang ni. Siapa yang tinggal semayang kaslan wa tahawunan, malas dan meringankan. Dia tahu semayang tu wajib, dia beriman kewajipan semayang, dia tak nafikan kewajipan semayang, kefarduannya, tapi itulah malas. Tengoklah nantilah. Betul tak kan? Tahawunan ni dia memandang apa? Macam orang tak semayang, betul? Dia memang tak penting. Betul tak? Orang tak semayang dah tak penting. Cuba tiap kali semayang dapat 10,000 semua semayang. Betul tak? Kita tahu duit tu penting. Tapi kerana dia tak pandang penting semayang tu, dia tak semayang. Pasti dia anggap macam tak ada apa. Tahawunan. Saja tinggal tu. Saja tinggal. Pandangan yang kedua mengatakan kafir. Ini pandangan sebahagian ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Kafir, kufran sarihan, kufran akbar. Kafir yang jelas, kafir yang besar. Kalau mati tak boleh tanam di perkuburan Islam, tak boleh diwarisi dan mewarisi. Berat tuan-tuan. Tercerailah isterinya. Oh, berat tuan-tuan. Ada hadisnya? Ada. Antara hadis yang dia berpegang lah. Antara hadis yang dia berpegang adalah hadis Nabi SAW, yang mana Nabi sebut apa? Bainar rajul wa bainal kufri wal syirk tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Riwayat Imam Muslim. Antara seseorang lelaki itu dengan kafir dan syirik adalah sembahyang, tinggal sembahyang. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa tinggal sembahyang, kafir. Atau kama qala, siapa tinggal kafir, siapa tinggal solat, sesungguhnya dia telah kufur. Jelas hadisnya. Ini pegangan. Nanti kita huraikan. Kita pegang jumhur tuan-tuan. Ini kita pegang jumhur. Ni kita pegangan daripada pegang literal terus. Tinggal sembahyang, kafir. Berdasar hadis ni. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa tinggal maka kafirlah dia. Hadis yang kedua, Nabi sebut, kata Nabi SAW, al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara seseorang dengan Islam, antara agama dengan mereka, maknanya orang Islam, siapa-siapa adalah sembahyang. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa tinggal maka dia kafir. Berat tuan-tuan. Ni riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain Nabi sebut ra'sul amri al-Islam, penghulu kepada segala urusan Islam. Wa umuduhu solah. Tiang Islam ni sembahyang. Tiang Islam sembahyang tuan-tuan. Bukan zakat, bukan haji, bukan puasa. Tiang sembahyang adalah, tiang Islam adalah solat. Dalam hadis yang lain tuan-tuan, ni saya sebut dalil mereka lah tuan-tuan. Kita pegang jumhur tuan-tuan. Jumhur pun banyak hujah dia. Tuan-tuan, dalam hadis yang lain, satu hari Nabi SAW sembang dengan para sahabat. Annahu zakara salah yauman. Nabi sebut tentang semayang. Satu hari Nabi sebut pasal semayang. Cerita bab semayang apa semua. Kemudian Nabi sambung sallallahu alaihi wasallam. Siapa buat kenduri malam ni? Ada tuan dia mai? Okey. Oh, kongsi. Tak apa. Selamat tuan-tuan. Makan kambing ni berapa ni? Tak tahu. Oh, ya ke? Saya petang tadi budak-budak buat kenduri kat sekolah. Ayam bakar nasi minyak. Kata ustaz, mai ustaz, lepas asar kita makan. Saya main dekat pukul 6, makan pun tak ada, habuk pun tak ada. Bagus itu yang nak murid saya ni. Habis saya taklah sumpah mereka nak exam ni hari Isnin ni. Sebab mereka rancang tuan-tuan. Mereka rancang. Jadi rancangan mereka tu cikgu tak guide mereka je kan, mereka buat. Jadi kata lepas asar sungguh 6.30 baru makan. Saya main awal tuan-tuan. Nak dekat pukul 7, 6.40 kot baru start makan. Saya balik dulu lah tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan. Balik makan kat kedai ya tuan-tuan. Malam ni ada kelas dengan dia pula. Baik tuan-tuan, kemudian
uh, Satu hadis Nabi sebut tentang solat, dan Nabi SAW sebut, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang jaga semayang 5 waktu ni, dia akan mendapat cahaya, bukti keimanan dan keselamatan di hari kiamat. Jaga semayang tuan-tuan. Siapa jaga semayang akan dapat cahaya di wajahnya, akan mendapat bukti keimanannya, dan akan mendapat keselamatan di akhirat. Kemudian Nabi SAW sambung, wa man lam yuhafiz 'alaiha. Siapa yang tak jaga semayang, dia semayang ikut dan dia, ada dia semayang, ada dia tak semayang, ataupun dia langsung tak semayang, lam yakul lahu nur, maka pada hari kiamat tidak mendapat cahaya, wala burhan, tidak mendapat bukti keimanan, wala najah, tidak ada keselamatan di hari kiamat. Itu tak apa gitu tuan, sambungan ni. Nabi kata, wa husyira yaumal qiyamah, pada hari kiamat dia akan dibangkitkan ma'a Fir'aun, dia akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun. Makna dia, kalau kita ada adik-beradik ke, ada kawan ke, ada saudara mara ke, pak saudara ke, mak saudara ke yang tak semayang, tuan-tuan, di hari kiamat tak usah duk cari, memang tak jumpa. Di padang mahsyar memang kita takkan jumpa mereka. Pasal apa? Malah ada yang sedih tuan-tuan, isteri kuat semayang, suami tak semayang. Ada tak? Kita tak? Ada. Ada tak suami kuat semayang, isteri malas semayang? Pun ada. Ada. Suami suruh semayang, marah. Ada tuan-tuan? Marah. Siap filekan perceraian lagi tuan-tuan. Ada. Pasal suami suruh semayang. Pasal pun nak bercerai, suami suruh pas semayang. Ada tuan-tuan, bukan tak ada. Ada. Jadi tuan-tuan, kalau macam tu lah tuan-tuan, pada hari kiamat tak usah duk cari, memang tak jumpa. Walaupun yang tak semayang ni anak yang paling kita sayang, tak ada. Sebab kata Nabi SAW, wa husyira yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat ma'a Fir'aun. Hari kiamat dia akan dibangunkan di padang mahsyar dengan Fir'aun. Lagi siapa? Wahaman. Haman. Tahu siapa Haman? Penasihat menteri Firaun yang jahat. Pasal Haman lah, Firaun ni susah masuk Islam tuan-tuan. Haman ni penghasut besar lah. Haman ni jahat. Dia bagi banyak idea-idea yang jahat, Haman lah. Yang ketiga, Qarun. Dia akan dibangkitkan dengan Qarun. Siapa Qarun tuan-tuan? Qarun ni adalah sepupu Nabi Musa. Qarun ni asalnya beriman. Dia ada hubungan keluarga dengan Nabi Musa AS. Dan dia beriman. Tapi pasal dia jahat. Dia asal pengikut Nabi Musa tentang Qarun ni. Tapi pasal dia jadi jahat. Dia jadi jahat bila dia kaya sangat. Dia kaya, tersangat-sangat kaya. Sampai harta dia kena 7 orang lelaki yang kata aku syok tu, jangan. Kaya tak kaya Qarun ni, dia ada gudang-gudang yang besar. Nak buka gudang dia tu, kena 7 lelaki yang besar bawa kunci gudang. Kunci dia tu banyak. Satu gudang tu penuh dengan emas. Nak bawa kunci gudang tu pun 7 lelaki yang berbadan tough, punya banyak gudang emas yang dia ada. Kekayaan Qarun ni tuan-tuan, saya ingat boleh lebih kaya daripada Amerika Syarikat tuan-tuan. Kaya. Sangat kaya. Dia seorang saja kaya. Jadi dia bangga tuan-tuan. Dia beriman asalnya. Dia bangga sampai dia jadi kufur. Dia keluar dengan kemegahan dia. Kaum dia kata, la tafrah. Hang ni janganlah megah sangat. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah Ta'ala tak suka orang yang megah. Tuan-tuan, penting tuan-tuan. Katakanlah kita beli Velfire. Saya selalu sebut Velfire sebab orang tengok Velfire. Cikgu-cikgu lah, betul tak kan? Cikgu-cikgu ni ada duit Velfire tuan-tuan. Sekolah saya pun ada cikgu baru beli Velfire. Sebulan bayar hampir 2,000 selama 9 tahun. Kita pun nak cari duit mana lah. Macam Ustaz Syari tak apa. Ustaz Syari ya? Syari ya? Cikgu Syari. Cikgu Syari, kita Primary ya, Cikgu Syari.
Hari-hari main bola. Hari-hari cikgu tidur dengan cikgu Syahri. Syahri ya, saya dengar lupa Syahri ke Asy'ari ya. Syahri ya, cikgu Syahri. Ya, cerita Ramli tuan-tuan. Ada cikgu Syahri tak apalah, DG 52. Tak ada masalah. Ustaz sama. Ustaz 54 dia cikgu tu. Cikgu 54. 54 saya ingat nak dekat 11,000 lah gaji. Betul tak? Setakat 2,000, 11,000 tolak 2,000 ada 9,000 lagi. Saya tak tahulah, saya sembang dengan cikgu tingkatan 6. Masa tu dia pun masuk tingkatan 6, dia pun dapat part 1 naik part 4. Jadi dia pun cepat. Zaman mereka lah, zaman sekarang tak ada lah. Jadi rezeki dia tu naik 44, muda lagi tu kan, tak pencen lagi. Cepat dia dapat 54. Saja tanya gaji, banyak mana gaji? Lebih kurang 11 agak lah. Tu saya yang boleh agak gaji cikgu ni banyak orang buat. Cikgu 52, 54. Belum gitu. Jadi tuan-tuan ambil fire. Janganlah kita naik kereta keliling kampung megah. Tahu megah ni dalam orang tak nampak tuan-tuan. Megah dalam. Megah. Macam mana nak cakap? Tuan-tuan tahu megah macam mana? Megah. Dalam hati tu. Dia rasa macam mana? Seronok lain tuan-tuan. Seronok lain. Seronok saya pun seronok. Betul tak kan? Siapa tak seronok? Megah ni dia rasa macam macam mana nak cakap? Macam duduk atas angin ni kot tu. Rasa macam tu. Dalam hati tu megah. Dia rasa megah dengan harta dia. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah Ta'ala tak suka dengan orang yang megah. Kita ni pakai kereta lagu mana pun tawaduk. Betul tak? Tahu ni semua daripada Allah. Betul tak? Selang berapa tahun, lagi berapa tahun jadi besi buruk lah. Betul tak kan? Ni pakai setakat apa ada, pakailah. Betul, nikmat Allah aku ada, aku pakailah. Bolehlah bawa mak ke, mak mentua naik selesa sikit. Betul tak kan? Itu je lah. Tapi tak ada lah dalam hati kita tu rasa macam apa? Nak cakap megah ni susah tuan-tuan. Saya tak reti nak hurai tuan-tuan. Rasa tu tahu, betul tak kan? Kita rasa syok lagu mana tu? Syok sendiri kot. Gembira lain, gembira dengan nikmat lain. Kita rasa megah bila kita berjalan, megah dengan kemewahan tuan-tuan. Ni dia benci macam ni lah. Qarun dia keluar dengan harta penuh, dia megah. Dia lain pada orang kan? Dia lain pada orang, dia syok. Dia rasa syok. Dia tak sama dengan orang lain. Aku ni lebih daripada orang yang lain. Jadi orang kata la tafrah, jangan megah, Allah Ta'ala tak suka. Maka Allah Ta'ala tenggelamkan dia. Tenggelamkan Qarun dengan harta-hartanya. Kaya ada Qarun? Kaya. Balik ni tuan-tuan gali belakang rumah, jumpa peti emas. Tuan-tuan kata apa? Harta Qarun. Harta Qarun. Sampai harta Qarun tu kita kata harta Qarun. Qarun tu Qarun. Harta Qarun ni kata harta Piramli cerita Ahmad Al-Bab masa dia kejap kata Ahmad Al-Bab tu kan. Dia tengok harta dalam gua, dia kata apa? Masya-Allah, harta Qarun, betul tak? Harta Qarun, punya kayanya Qarun. Tapi bukan dia tuan-tuan. Harta Qarun ada di Mesir tuan-tuan. Di Mesir tuan-tuan. Selain pada Mesir orang jumpa tu bukan harta Qarun. Baik tuan-tuan, kemudian seterusnya, atau ia berkata bagi orang Muslim, aku musuh, seteru ni musuh lah. Aku seteru musuh kamu dan musuh seteru Nabi kamu. Maksudnya aku musuh kamu orang Islam dan aku musuh dengan Nabi kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduun, harap kata seteru ni musuh lah. Aku musuh pada orang Islam dan aku musuh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ini kufur. Dia senang kata macam ni lah tuan-tuan. Buat agama ni jangan buat main lah. Betul tak? Kalau nak buat lawak benda lain tuan-tuan. Betul tak? Punya banyak benda yang kita boleh buat lawak. Kalau kita sembang buat benda lain silap, tak apa. Buat agama ni tuan-tuan, kita buat lawak, bahaya ni, berat. Silap buat lain tak apa, tapi silap buat agama berat. Sebab tu buat agama kalau tak tahu jangan bercakap. Buat lain pun sama tuan-tuan, tapi buat lain kalau silap tak seteruk buat agama. Orang duk viral. Ada ustaz tu kata apa? Matahari yang keliling bumi. Ada tengok? Ada no? Saya agak sedih lah. Betul, kita jangan buat macam tu. Salah tu sebut tu. Kan ada ustaz kata kan, satu ustaz tu kan, di bumi, matahari yang keliling dia. Tak tahu? Tahu tak ustaz tu? Tahu no? Tapi yang salah tu tak apalah. Dia memang salah lah. Kata-kata tu, tapi salah dia taklah salah dalam bab agama, itu bab astronomi. Tapi itu memang salah tuan-tuan.
Memang salah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Saya bila saya dengar ustaz ni hebat, banyak jasa dia lah tuan-tuan. Dia ramai orang kenal Islam dengan dia. Tengok kan Facebook kan, tahu kot ustaz mana kan. Saya pun sampai orang tanya soalan, saya pun terkejut juga. Saya tak sangka ustaz tu buat kenyataan macam tu. Walaupun saya tahu ustaz tu agak macam anti vaksin sikit lah tuan-tuan. Tapi dalam bab tu saya rasa macam tak patut. Sebab bila kita baca sejarah balik, yang pertama ustaz tu kata, Quran kata matahari bergerak. No, Quran tak. Quran memang kata matahari bergerak, tapi Quran tak sebut matahari keliling bumi. Beza tu. Betul tak? Quran tak sebut matahari, tapi Quran memang sebut Quran matahari bergerak. Yes. Dan benda ni juga diakui tuan-tuan. Benda ni juga sains baru jumpa. Quran sebut tu betul lah mana? Sains baru jumpa. Penemuan sains. Jangan kata sains membuktikan. No. Quran tak perlu dibuktikan oleh sains. Pasal Quran memang betul. Boleh lah. Sebab tu banyak orang yang kaji bab agama ni, jangan kita sebut sains telah membuktikan kebenaran Al-Quran. No, Quran sememangnya betul. Sains buktikan? No, Quran tak perlu pembuktian sains. Selagi mana sains tak mencapai hakikat kebenaran Quran, itu kelemahan sains. Itu kita kata penemuan sains. Apa betul? Penemuan sains nampak benda yang macam Quran sebut. Memang matahari tak duduk diam. Saya sedih bukan apa yang ustaz tu sebut sama dengan gereja dulu sebut. Tuan-tuan kalau ada duit, lepas tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, tuan-tuan pergi Oxford kan, universiti yang orang nak pekat masuk tu, di UK tuan-tuan, di sana tu. Kalau tuan-tuan pergi sana memang hebat lah. Banyak bangunan-bangunan yang dah ratusan tahun, tapi dia penjaga lagi tu. Bangunan yang ratusan tahun. Dan memang mahal lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada PhD Oxford, orang tengok Oxford ni memang hebat lah. Harvard ni semua orang pandang lah tuan-tuan. Di Oxford tu tuan-tuan, masih lagi ada tempat yang dipertanda ahli astronomi yang dibakar hidup-hidup. Bakar hidup-hidup. Mereka ni lah pemikir-pemikir handal. Mereka bukan Islam, mereka Kristian. Tapi mereka ni ahli fikir, saintis astronomi. Antaranya Galileo Galilei tu. Dia jumpa dalam penemuan dia, bila dia pakai teleskop semua, dia cek, dia tengok bukan matahari yang keliling bumi macam kita tengok, macam matahari bergerak kan, matahari bergerak turun. Gereja punya kenyataan matahari keliling bumi. Boleh matahari keliling bumi, bukan bumi keliling matahari. Galileo Galilei buat kajian tak, bumi yang keliling matahari. Jadi fenomena siang malam ni kerana bumi berputar di paksinya. Dan ini juga sekarang kita dah ada satelit, dah ada apa. Benda ni tak jadi perdebatan dah. Betul tak kan? Lailiha kanahariha. Jelas dah tuan-tuan. Tak ada isu dah. Sedihnya bila ustaz tu sebut sama dengan gereja sebut tu kan. Galileo Galilei ni, bila gereja minta dia tarik kenyataan, dia tak tarik. Tuan-tuan, patut kita rasa malu tuan-tuan. Galileo Galilei tu bukan orang Islam, tapi kerana amanah dengan ilmu dia dapat tu, dia dan ramai lagi saintis kena bakar hidup-hidup. Kumpul, dia pun bakar hidup-hidup. Tiba-tiba ustaz buat kenyataan macam tu. Leceh ya tuan-tuan. Pasal kenyataan itu sama dengan gereja pada zaman gelap dulu. Bukan Quran tak sebut. Mana ada Quran kata matahari keliling bumi? Tak ada. Hadis tak sebut. Yang Quran kata wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Betul? Matahari bergerak. Memang penemuan sains pun sama. Matahari memang bergerak. Dia keliling bintang yang lebih besar, bintang Vega. Matahari bergerak, kita bergerak sekali dengan matahari. Tahu? Ni matahari, kita keliling matahari. Kita kerana apa? Allah jadikan pada matahari itu adanya, orang panggil apa? Graviti. Kita bergerak sekali dengan matahari dengan kelajuan 720,000 km per jam. Ni matahari, bumi keliling matahari, Pluto, Neptun, Zuhal keliling, bergerak sekali kerana graviti matahari. Dalam masa bergerak sekali ni, kita keliling matahari. Tuan-tuan faham tak? Itu dia tuan-tuan. Quran tak kata matahari keliling bumi. Silap tuan-tuan, bahaya lah. Silap. Kemudian ustaz tu juga nafikan bumi ni apa? Berputar di atas paksinya. Tengok dia menafikan. Oh tuan-tuan, ni kacau lah tuan-tuan. Kempas apa dia kata? Bumi berputar laju. Macam apa? Laju.
Kalau laju, kenapa kita tak melambung ke angkasa lepas? Memang lawak betul saya dengar. Aduh, kenapa ustaz disebut lagu ni? Ni kalau orang yang bukan Islam tengok kacau tuan-tuan. Tuan-tuan, yang pertama, bumi berputar dengan kita. Boleh ha? Bila berputar dengan kita, kita tak rasa. Kita duduk dalam bumi. Dan bumi ada graviti. Dan bumi ada lapisan atmosfer. Itu atmosfera. Kita bergerak dengan bumi tuan-tuan. Macam ni senang kata lah tuan-tuan. Tuan-tuan naik kereta api peluru tau, yang laju 500 km per jam. Tuan-tuan relax betul tuan-tuan. Tuan-tuan bergerak sekali dengan dia. Kita tak rasa pergeseran tu, betul tak? Kita duduk dalam dia. Kita duduk dalam bumi, dalam lapisan atmosfera ni. Tuan-tuan faham tak tu? Kereta api tu bergerak. Dia bergerak 1000. Tuan-tuan naik kapal terbang. Kapal terbang lari standard dia 700 km per jam. Ni kapal terbang sekarang lah. Kalau dulu lain. Dulu lagi laju. Dulu lagi laju. Concorde lari sampai 2000 lebih. 2000 km tu. Laju macam laju daripada apa? Bunyi lagi Concorde. Tapi sekarang ni dah kurang lah. Sekarang ni punya kapal terbang tak macam tahun 70-an 60-an. Sebab banyak kes mati ya. Jadi dia perslowkan kelajuan. Slow pun 700 tuan-tuan. Kapal terbang masa nak naik tu 400. Lepas apa kita tak ni? Kita duduk sekali dengan kapal terbang. Boleh lah. Lagi satu ustaz tu sebut. Kalau betul dia kata bumi ni berputar, dia kata. Pasal apa satelit tak berputar? Salah. Satelit memang bergerak tuan-tuan keliling bumi. Kemudian dia kata kalau kita naik motor bawa 200 km per jam, macam mana kita dengan angin? Bumi putar laju. Angkasa lepas mana ada angin? Ya Allah. Bagi saya agak sedih lah tuan-tuan. Bagi saya lah, hatta ustaz-ustaz tuan-tuan, kita jangan sebut benda-benda yang mendatangkan fitnah tuan-tuan. Itu yang Ibnu Hajar Al-Asqalani dia pesan, man takallama fi ghairi fannihi ata bihadhil ajaib. Siapa yang nak bercakap pada benda yang bukan bidang ni, maka dia akan banyak bawa benda yang pelik. Betul tak? Kita tak pandai bab matematik, cakap bab matematik. Ahli matematik pun pening tuan-tuan. Kita tak pandai tanam sawit, kita buat kepala tau. Lingkup sawit kita tuan-tuan. Kita tak pandai bab apa saja bab masak tuan-tuan. Isteri tengah buat kek kan, buat kek. Kita habuk kek pun tak pernah buat tuan-tuan. Makan reti. Kita buat tunjuk pandai. Hang buat lagu ni buat apa? Tambah ni dulu. Tak payah buang masa. Tak jadi kek tuan-tuan. Dia ada masa dia. Betul tak? Bila nak bubuh, tunggu panas ke sejuk. Orang perempuan tahu. Kita buat kepala tahu dia tak jadi. Tapi tuan-tuan, yang ustaz tu sebut silap lah. Tapi silap dalam bab tu tidak seteruk dalam bab agama. Bab agama kalau tak tahu jangan sebut. Tanya orang yang lebih tahu. Baik tuan, kemudian. Dan hasilnya, kebanyakan demikian ibarat itu, saya habiskan tuan. Sekaliannya kembali kepada i'tikad atau perbuatan atau perkataan yang menunjukkan atas menghina. Semua itu menunjuk pada menghina. Atau mempersendakan dan meringankan dengan Allah, kitabnya, rasulnya, malaikatnya, akan tanda kenyataan agama atau akan hukumnya, dan akan menjanjikan dan akan janjian baik atau jahat, jadi kafir murtad. Apa sahaja dengan perkataan, dengan hati ke, dengan perbuatan ke, mempersendakan Allah, Nabi, malaikat, hukum Allah, agama, janji syurga, neraka, mempersendakan benda ini menyebabkan kufur. Berlindunglah kita daripada yang demikian itu dengan Allah daripadanya. Maka hendaklah ditakut sebenar-benar takut dan dipeliharakan daripadanya dengan belajar ilmu syariat supaya dapat kita jauh darinya. Nampak? Jadi ni kita dah mengaji tuan-tuan. Habis dah bab ni. Jadi kita jangan terjebak dengan bab-bab ni. Kesimpulan saya boleh sebut macam ni lah tuan-tuan. Bab agama ni jangan buat lawak, jangan buat main, jangan buat remeh. Nak buat lawak, nak buat main, banyak benda lain. Tidak, melawak lah benda-benda lain tuan-tuan. Bab agama bukan benda untuk main. Nah, inilah pegangan kita dunia akhirat. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan tahu maksud dia apa? Tidak ada daya, tidak wala haula, tidak ada daya anil maksiyah, untuk kita meninggalkan segala maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk kita melakukan ketaatan, taat pada Allah. Illa billah, kecuali dengan bantuan, inayah, taufik daripada Allah.
Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Boleh lah. Sebab tu kita kena minta hidayah dan taufik supaya kita boleh tinggal maksiat dan berkekalan melakukan amal kebaikan. Habis tuan-tuan. Kita pun ada kenduri malam ni tuan-tuan. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا مترولا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.